Selamat pagi. Hari ini kita nak belajar jadual kekerapan bagi data terkumpul. Okay, di dalam kotak ini, data yang ada dalam kotak ini adalah data tak terkumpul dan ini adalah jadual kekerapan. Jadual kekerapan ni ada 3 lajur. Lajur pertama untuk senang kelas, lajur kedua gundalan, lajur ketiga kekerapan. Dan data yang kita kumpul dalam satu jadual dipanggil sebagai jadual kekerapan. Okey, macam mana nak tentukan selang kelas ini? Untuk tahap kamu, selang kelas ini diberi. Tapi apabila kamu sampai form 3, form 4, form 5, you kena sendiri tentukan selang kelas. Saiz selang kelas ini adalah sama. Contoh kita lihat selang kelas yang pertama, data dari 0 hingga 19. Okey, markanya dari 0, maksudnya dari 0 markah hingga 19 markah. So, jumlah data 20. 20 di sini saiz data 20. Okey, seterusnya selang kelas kedua dari markah 20 hingga 39. So, bilangan data pun sama, saiznya 20. Begitu juga dengan selang kelas yang seterusnya. Ini bermaksud setiap selang kelas mempunyai saiz yang sama. Dia tak boleh jadi, contoh di sini, selang kelas pertama 0 hingga 19 markah. Selang kelas kedua, dia tak boleh jadi 20 hingga 29. Kenapa? Sebab bilangan data hanya 10 sahaja. Kalau dari markah 20 hingga 29, bilangan data di sini 10. Ini bilangan data 20, sini 10, sini 20. Maka dia punya saiz tak sama. Tak boleh, dia salah. So, kalau kamu tentukan kalau kamu tentukan selang kelas, you kena make sure, pastikan semua saiznya sama. Okay? Jadi kita sambung untuk gundalan. Gundalan ni, macam mana nak buat gundalan? Okay, mula-mula kita potong, kita tengok. Ini markah ujian matematik bagi 30 orang murid. So, ini semuanya data tak terkumpul. So, saya potong. Okay, markah 85 pelajar pertama dapat 85 markah. So, cikgu potong ataupun gariskan nombor ini dan saya lukis satu tanda gundal di selang kelas yang kelima. Kenapa? Sebab selang kelas kelima untuk markah 80 hingga 99. Jadi saya tanda satu garis menegak. Ini pelajar kedua dapat 58 markah, jadi saya potong 58 dan pergi ke selang kelas ketiga sebab selang kelas ketiga untuk markah 40 hingga 59, jadi sini. Dan ini 75 di sini, 41 di sini, 53 di sini, okey 12. Dan 1, dan 3 sini, 45 di selang kelas ketiga, 72 okey di selang kelas keempat 37 di sini selang kelas kedua, 55 okey 55 di selang kelas yang ketiga. Ini garis gundal yang ke 5. Kalau garis gundal yang kelima, kamu kena lukis melintang macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 29, 42, sini. 95, okay. 31, selang kelas kedua. 22, selang kelas kedua. 18, selang kelas pertama. 25, selang kelas yang kedua. Jadi, garis gundal yang kelima, kamu kena tulis melintang macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 19, 47,
38, 50, 78, 58, 90, 57. Macam ni. Okey, garis gunda yang kelima. Kena lukis melintang. Ini 1, 2, 3 garis gunda pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. 6, 3. Sini. 4, 9. 6, 3 di sini, sorry. 6, 3 di sini. 9 di sini. 8, 8 di sini. Okey, dah selesai. So, kita tulis nilai di lajur ketiga iaitu kekerapan, lajur kekerapan. So di sini ada 3 garis gunda, cikgu tulis 3. Ini 6, sini 11, 5 tambah 1 6 dan 4. Okey, dah siap. Ini cara untuk melengkapkan jadual kekerapan ataupun cara mengorganisasikan jadual, mengorganisasikan data tak terkumpul ke dalam jadual kekerapan. Okey, kita lihat contoh. Okey. Contoh kedua, contoh 15, dia adalah cara buat adalah sama dengan contoh 15. Contoh 16 dengan contoh 15 adalah sama. Sama, cara buat sama. Jadi kamu lukis garis gundal, tanda garis gundal ni, lepas tu tulis nilai di lajur kekerapan. Lepas tu jawab soalan. Nyatakan, soalan A. Nyatakan bilangan pelajar ataupun bilangan murid yang bangun pada pukul 6 hingga 6.29 pagi. So, kamu tengok selang kelas 6 hingga 29 pagi di sini. Bilangan pelajar yang bangun pada pukul 6 hingga 6.29 pagi, 5. Kekerapan 5. Kekerapan 5 di sini bermaksud ada 5 orang murid. Perihalkan B. Perihalkan tentang jumlah kekerapan tertinggi dan terendah masa murid bangun daripada tidur. So, awak tengok, bilangan murid kekerapan yang tertinggi 8. Kekerapan yang terendah 1. Ini bermaksud, 8 ni bermaksud paling banyak pelajar, paling ramai pelajar bangun pada pukul 6.30 pagi hingga 6.59 pagi. Dan ini 1. 1 ini bermaksud hanya seorang sahaja pelajar bangun pada pukul 7 pagi hingga 7.29 pagi. Okey. Kita sambung. Contoh ini kelas mod. Contoh 17. Menentukan kelas mod. Apa maksud kelas mod? Kelas mod bermaksud bilangan kekerapan yang tertinggi. Kelas yang mempunyai bilangan kekerapan tertinggi. Mula-mula sebelum kamu cari kelas mod, awak kena buat macam tadi, lukis garis gundal ataupun lengkapkan lajur gundalan. Lepas tu tulis nilai di lajur kekerapan. So, buat macam tadi, potong. Okey. Nombor 15 maksudnya ini adalah wang data untuk wang sakuan mingguan. Wang saku mingguan untuk 30 orang murid. So, awak buat macam tadi, potong, awak kena potong satu demi satu lah. Kalau macam ni. Kalau awak tak mahu potong satu demi satu, awak boleh buat cara kedua macam ni. Cara kedua, tengok. Di sini jadual kekerapan ini ada 6 selang kelas. Selang kelas pertama, wang saku dari RM1 hingga RM10. Jadi awak cari RM1 hingga RM10. Ada dua data, 2 orang murid. So, you potong-potong dan lukis garis gunda. Untuk selang kelas kedua, wang saku dari RM11 hingga RM20. Jadi tengok 11 hingga 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okey, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wang saku dari 21 hingga 30 ringgit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Jadi saya lukis tanda gunda macam ni, garis gunda. 1, 2, 3, 4, 5. Garis gunda kelima melintang. 6, 7, 8. Okey. Wang saku dari RM31 hingga RM40. 31 hingga RM40 sini. 1, 2, 3, 4. 4 orang sahaja. 1, 2, 3, 4. Lepas tu wang saku dari RM41 hingga RM50. 41 hingga RM50. Oh, sini ada satu lagi. 32 di sini. Okey, 41 hingga RM50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan akhir sekali RM51 hingga RM60. 1, 2, 2. Okey, kita semak. Sini 5 tambah 2, 7. Ini 8. Ni 5. Ni 6. Sini 2. Dan awak kena double check. Cek betul tak jumlah kekerapan kamu. Sebab di sini ada 30 orang murid. Awak akan dapat jumlah kekerapan sama dengan 30. Kita semak. 17 tambah 5. Okey, betul. 30. So, kamu jumlahkan semua ni dapat 30. Jadi, betul lah. Okay, kita sambung. Okey, seterusnya kita cari daripada, dia kata soalan di sini tanya, daripada jadual kekerapan, nyatakan, ni dia punya soalan, daripada jadual taburan kekerapan tu, nyatakan kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi, kelas mana satu? Kelas 21 hingga 30. Kelas ini 21 hingga 30. Okey, saya delete semua ni. Okey, ni. Kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi ni. Kelas ini 21 hingga 30 mempunyai kekerapan yang tertinggi. Kekerapannya 8. 8 di sini bermaksud 8 orang murid. Ini 2 orang murid, 7 murid, 8 orang murid. Jadi kelas ini dipanggil kelas mod. Mod. Mod di sini paling tinggi 8. Jadi ini kelas ini dipanggil kelas mod. Kelas mod ialah 21 hingga 30 ringgit. Okay, contoh 18. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah bagi ujian kecerdasan untuk 30 orang murid. Kena pasti kelas mod. Kelas mod, cari kelas mod. So, awak tengok jadual kekerapan ini selang kelas markah dan ini untuk kekerapan. Ini selang kelas, maka ada 6 selang kelas. Nah, awak tengok kekerapannya. Kekerapan yang paling tinggi ialah 9. Maksudnya 9 orang murid dapat markah 60 hingga 64. So, kelas mod ialah 60 hingga 64 kerana kekerapan paling tinggi. Kelas mod bermaksud kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. So, kelas mod ialah 60 hingga 64 sebab kekerapannya paling tinggi iaitu 9. Contoh, okey, ini latihan dalam buku teks. Cuba buat latihan ni. Soalan 10, awak buat macam tadi, potong-potong-potong. Potong nombor di sini, potong nombor dalam kotak dan lukis garis gunda dan buat tanda gunda di lajur gundalan. Kemudian tulis nilai kekerapan. Okey, yang ni pun sama. Ni data tak terkumpul, kamu kena organisasikan data tak terkumpul dalam jadual kekerapan. Okey, untuk soalan 10B, dia hanya bagi selang kelas yang pertama, iaitu bilangan bola pingpong 10 hingga 19. Jadi yang ini awak kena lengkapkan sendiri. Macam mana nak lengkapkan sendiri? Kamu kira size data di sini, bilangan data yang ada size di sini. So 10 hingga 19, bilangan datanya
10, bukan 9 ah. You kena mula dengan 10. Kira 10, 10 macam ni. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi awak kira bilangan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ah. So ini pun sama 20 hingga 29, sini 30 hingga 39, 40 hingga 49, 50 hingga 59, 60 hingga 69. Jadi saiz setiap selang kelas adalah sama 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 bermaksud ada 10 data untuk setiap selang kelas. Dan awak lukis garis bunda ini tanda dan cari tulis nilai. Okay, kita lihat soalan seterusnya. Ini latihan dalam buku teks juga, muka surat 271. Cari kelas mode. Kelas mode ialah 4 sebab kekerapannya paling tinggi iaitu 17. 17 kekerapan yang tertinggi. So kelas mode ialah 4. So itu saja untuk hari ini. Cuba buat latihan dan PM saya apabila sudah siap. Terima kasih.